Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Asha dalam kelas matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, kita dalam tajuk asas nombor. Masih lagi dengan standard kandungan 2.1 asas nombor. Tapi hari ini kita nak belajar standard pembelajaran 2.1.3 yang mana sepatutnya pada akhir video, murid sepatutnya dapat membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okay, first kita akan bincangkan operasi penambahan suatu asas nombor. Okay. Kaedah yang pertama kita boleh gunakan ialah bentuk lazim. Okay, dalam skrin cikgu ada bagi contoh asas 2, asas 3 dan asas 5. Okay, penerangan dia ni nanti adalah actually boleh terpakai bagi semua asas yang lain. Okay. Cuba kita tengok pada asas 2. Telah dipelajari, telah difahami, sepatutnya lah. Ya. Telah dikenali. Asas 2 hanya mengandungi 2 digit, iaitu digit sifar dan 1. Digit-digit yang diperoleh yang ada dalam suatu asas mestilah digit tu kurang 1 daripada diri dia. Contohnya asas 3. Digitnya ada 3 digit. Tapi bermula daripada sifar, 1 dan 2. Maksudnya nombor-nombor ataupun digit-digit yang terkandung dalam asas 3 kurang daripada 3. Kurang daripada dirinya sendiri. That means 2, 1 sifar. Begitu juga dengan asas 5. Digit-digit yang terkandung dalam asas 5 bermula daripada 4. 5 tak wujud dalam nombor asas 5. Dia akan bermula daripada 4 ke bawah. 4, 3, 2, 1 sifar. Okay, hanya ada 5 digit dalam asas 5 yang mana digit-digitnya kurang daripada 5. Boleh faham? Ya, bilangannya ada 5. Bilangannya ada 5 tapi digitnya kurang daripada 5. Bermula daripada sifar hingga nombor yang kurang 1 daripada dirinya. Okey, senang aja. Okey. Seterusnya, kita tengok pada jadual yang cikgu bagi ni Okey. Nombor kosong, kosong lah. Sifar tu sifar lah. 1 tu 1 lah. Okey. Bagaimana jika satu nombor asas 2, contohnya 1 tambah 1 asas 2. Okay, 1 tambah 1, kita dah tahu, kita dah belajar masa sekolah rendah dulu kan. Masa tahun 1, masa tadika dah belajar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi dalam asas 2 tak wujud nombor 2. So macam mana kita nak tulis jawapan kita dalam asas 2 ni? Okay, jadi tengok jadual cikgu. Apabila terhasil nombor 2, oleh kerana nombor 2 tidak wujud, okay, terus kepada nombor 10. Okay. Bila dah nombor 10, nombor yang seterusnya sambung. Nombor 10 and then nombor 11. Okay. Sebenarnya nombor 10 ini adalah combination daripada nombor 1 dan 0 ini. Okay. Jadi nombor 10 terhasil daripada combination 1 dan 0. Okay. Sebenarnya nombor sifar ni ataupun 0 ni ialah 0, 0, and then 0, 1. Okay, bila 0, 0 dengan 0, 1 dah settle, kita akan start dengan 1, 0 pula. 1, 0. And then 1, 1. Macam itulah. Okay, boleh Jadi, sebenarnya, untuk nombor asas 3, nombor yang paling besar boleh terhasil dari suatu penambahan ialah nombor 3. Kalau penambahannya 2 baris sahaja. Okey, contohnya tunjuk sini.
1 tambah 1 asas 2. Okay. 1 tambah 1 ialah 2. Betul tak? Oleh kerana 2 tak wujud, kita tukar jadi 10. And then 1 tambah 1 tambah 1. Jadi 3. 3 ialah 11. Ataupun 1 tambah 1 tadi ialah 10. Sebab 1 tambah 1 2 kan? 2 sebenarnya 10. Jadi 2 apa? 2 tadi 10. 10 tambah 1 jadi 11. Macam ni cara nak kira penambahan asas 2. Maksudnya, oleh kerana nombor 2 tidak wujud, kita terus tukar kepada 10. Dan nombor seterusnya akan ikut turutan balik. 10, 11. Macam tu Dan tak wujud nombor 12. Sebab nombor 12 ada mengandungi nombor 2. That's why kita stop sampai 3 sahaja. Okay. Tengok contoh asas 3. 0, 1, 2. Okay. Paling tinggi dia punya nilai ialah 2. Okay. Jadi, bila kita dapat nombor 3, bila kita tambahkan suatu nombor asas 3, dapat nilainya 3. Apa kita buat? Jadi, nilai 3 tu terus bertukar kepada nombor 10. Tengok tu. Kalau kita dapat nombor 3, kita tambah suatu nombor asas 3, dapat nombor 3. Jadi, nombor 3 tu terus jadi 10. And then yang seterusnya akan continue jadi 10, 11, 12. And then, sekali lagi, tidak wujud nombor 13 kerana dia mengandungi nombor 3 di situ. Tak ada. Kita tak boleh ada digit 3 untuk nombor asas 3. Nampak tak? Okay. Untuk asas 2, kita cikgu buat garisan merah kat situ kan. Jadi maksudnya selepas sahaja nombor 1 tu, kita akan jadi 10, 11. Yang ni pun sama. Maksudnya untuk asas 3, kita stop setakat 2 sebab nombor 3 tak wujud. Nombor 3 tu terus jadi 10, 11 dan kita continue nombor 12. Dan 13 tak wujud lagi. Nanti kita akan jadi nombor lain pula. Okay. Boleh Asas 5. Okay. Asas 5 pun samalah. Untuk asas 5, nombor yang terbesar dia adalah 4. Okay. Jadi, selepas nombor 4 terus jadi apa? Bila kita dapat nombor 5, katakan kita dapat 2 tambah 3 kan dapat 5. 2 tambah 3 dapat 5. So, kita tak boleh tulis sama dengan 5. Kita terus jadikan dia 10. Okay? Jadi, nombor 5 akan jadi 10 dan seterusnya nombor itu bersambung 10, 11, 12, 13, 14. Stop setakat itu. Nombor 15 tak wujud sebab dia mengandungi nombor 5. Faham Kita tak wujud 15 ni. No. Sebab mengandungi nombor ataupun digit 5. Cukup setakat 14. Okey. Boleh faham Okey. Cara nak kira menggunakan bentuk lazim ni, cikgu akan bincangkan sekejap lagi. Okay. Sebelum tu, cikgu ceritakan tentang kaedah kedua. Kaedah kedua ialah menukar asas 10. Maksudnya kita ada banyak kerja lah untuk penambahan menggunakan tukar asas 10 ni. Contohnya asas 4. Jadi 23 asas 4. Bukan 23. 23 asas 4 tambah 10 asas 4. First, kita tukarkan dia kepada asas 10 terlebih dahulu. Panjang cerita dia kan. Darab dengan nilai tempat dulu. Okay, jadi sifar darab 4 kuasa sifar. 1 darab 4 kuasa 1. 3 darab 4 kuasa sifar. 2 darab 4 kuasa sifar. Jadi, dari kiri ke kanan 8 tambah 3. And then yang tu 4 tambah sifar. Tambahkan hasil kedua-duanya tu. 11 tambah 4 itu terhasil dalam asas 10.
Dapatlah 15 asas 10. Then from there, daripada asas 10, kita bahagikan dengan asas 4 semula. Sebab kita nak jawapan dalam asas 4 kan? Jadi kita pun tukarlah dalam asas 4. And then kita akan dapat jawapannya 3 asas 4. Okey, boleh ya? Okey, jom kita tengok contoh nak buat penambahan menggunakan bentuk lazim. Okey, sekarang ni contoh menggunakan asas 2. So, 110 11 asas 2 tambah 111 asas 2. So, buat bentuk lazim. 110 11 asas 2 tambah 111 asas 2. So, 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. 2 tak wujud dalam asas 2. So, kita tengok sini, tabel kita ni. Ingat, selepas 1, selepas nombor 1, terus jadi 10. 0, 1, 10, 11. Macam tu. Dia ni je nombor dia. 0, 1, 10, 11. That's all. Okay, lepas nombor 1, asas 2 kan dia setakat 1 saja. Lepas nombor 1 terus 10. Jadi, 1 tambah 1 ialah 2. 2 menjadi 10. Okey, jadi 1 tambah 1 ialah 2 tak ada jadi 10. 1 tambah 1 ialah 10. 10 tambah 1 jadi 11. Macam tu. Dan 1 tambah 1 sekali lagi jadi 10. Okay. 1 tambah 1 jadi 10. 1 tambah 1 jadi 10. Jadi jawapan kita ialah 1001010 asas 2. Boleh faham ya? Okey, contoh seterusnya. 11110 asas 2. Tambah 11101 asas 2. Buat bentuk lazim macam kita belajar masa kecil-kecil dulu kan. Okay, jadi 0 tambah 1 jadi 1. No problem. Dan 1 tambah 0 jadi 1. Tak ada masalah. 1 tambah 1 jadi 2. No 2. Jadi 10. Terus jadi 10. 1 tambah 1 jadi 10. 10 tambah 1 jadi 11. Ataupun 1 tambah 1 tambah 1 kan jadi 3. 3 ialah 11. Jadi samalah. 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. 3 ialah 11. Masukkan nombor 11. Jawapan kita ialah 111,011 asas 2. Okey. Contoh seterusnya. Untuk asas 5. Nombor 4. Selepas nombor 4 akan terus jadi 10. Okay, 10, 11, 12, 13, 14. Last kali ialah 14 sebab 15 tak wujud nombor 5. Okay, ini je kita ada. Tak ada masalah. Sama aja. Jadi A, contoh yang A, 331 asas 5 tambah 122 asas 5. Okay, jadi 1 tambah 2 dapat 3. Still below 5. Jadi memang tak ada masalah. 3 tambah 2 jadi 5. Dekat sini dah nampak. 3 tambah 2 jadi 5. Sekarang kita asas 5. 5 tak wujud. Jadi terus 10. Okay. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 bertukar menjadi 10. Jadi jawapan kita ialah 1003 asas
5. Macam mana pula dengan B? Contoh B. Besar-besar nombor dia. Kita cuba. 3, 2, 4 asas 5 tambah 1, 4, 4 asas 5. Okay, jadi 4 tambah 4 ialah 8. 8 tu way too big daripada 5. Terlampau besar daripada 5. Kita dah tahu 5 tak wujud. That means 8 of course tak wujud. So check the table. Start from 5. Kita daripada 5 tu dah terus jadi 10 kan. So 10, 11, 12, 13. You all dalam exam nak buat macam ni, table macam ni pun boleh. You all dah tahu kan. Bermula daripada 5 je boleh buat. 5, 6, 7, 8 macam tu kan. So 5 tu dah jadi 10. 6 dah jadi 11. 7 dah jadi 12. 8 dah jadi 13. So boleh. 8 ialah 13. Letak atas. Macam tu. And then ni pula. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. So boleh tengok balik sini. 7 kita tadi 12. Ini cikgu dah buat. Dah siap kan? 12. 12. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 memang sah-sah. 5 jadi 10. So jawapan kita ialah 1023 asas 5. Untuk asas 3. Okay, contoh asas 3 pula. 2, 0, 2 asas 3. Tambah 1, 0, 2 asas 3. So 2 tambah 2 ialah 4. 4 tak wujud, 3 pun tak wujud, 4 apatah lagi. Betul tak? Jadi 4. 4 dekat sini ialah 11. Okay? Next. Daripada 10. Okay. Jadi 11. Letaklah 11. Macam tu. Dan 1 tambah 0 ialah 1. 2 tambah 1 ialah 3. 3 tak wujud. Jadi 10. Maka jawapan kita ialah 1011 asas 3. Senang tak? Seronok asas ni. Okey, tadi kita dah buat cara bentuk lazim, kaedah bentuk lazim. Sekarang ni menggunakan contoh yang last tadi, yang asas 3 ni, kita dapat menggunakan bentuk lazim, kita dapat jawapan dia 1011 asas 3. Okay, sekarang kita buat dalam bentuk menukarkan kepada asas 10. Tadi dah tunjuk dah sebenarnya, tapi tak apa. Kita buat contoh satu lagi. Okay, untuk yang ni, untuk 202 asas 3 ni, kita darabkan dengan yang ni 3 kuasa sifar. Yang ni darab dengan 3 kuasa 1. Yang ni darab dengan 3 kuasa 2. Yang ni pun sama. 3 kuasa 2, 3 kuasa 1, 3 kuasa 0. So, 2 darab 9. 18. Tambah dengan 0. 0 darab apa-apa memang 0. Tambah dengan 2. Ingat cikgu cakap, yang last kali kita akan terus ambil nilai sebab darab dengan 3 kuasa 0 ialah 1. So 2 darab 1 of course dapat 2 lah. Jadi 1 darab 3 kuasa 2. That means 3 kuasa 2 ialah 9 tambah 0 tambah 2. Okay, jadi hasil ni dengan hasil ni kita tambahkan. 18 tambah 2 ialah 20. Tambah dengan 9 tambah 2 ialah 11. Dapat 31. Asas 10. Jadi, dah dapat asas 10. Kita nak dapatkan jawapan dalam asas 3. Kita bahagi semula dengan 3. Dengan asas yang kita kehendaki. So, 31 bahagi dengan 3. Kita akan dapat yang 10. Sebab 10 darab 3 ialah 30. 30, yang ini ada 31. Maka kita ada baki 1. And then 10
Masih ada baki, kita bahagi dengan 3. So, 3 darab 3 ialah 9. Kita ada 10. Jawapan kita 9. Maka kita ada baki 1. Right? Dan masih ada baki, kita kena bahagi lagi dengan 3. 3 bahagi 3 ialah 1. Sebab 1 darab 3 ialah 3. Ada baki tak? Tak ada. Sifar. And then masih ada nombor 1. Bila 1 kan lebih kecil daripada 3, terus kosongkan dia. Kosong Kosong darab 3 ialah kosong, maka baki dia mesti nombor ini sendiri. 1. Okey, jadi jawapannya dengan menggunakan cara menukar kepada asas 10 and then tukar balik asas 3, kita dapat 1011 asas 3. Sama tak dengan cara kita buat tadi? Jawapannya sama je. Jadi pilih mana-mana cara yang anda rasa mudah. Sekarang kita nak tengok penolakan. Penolakan sama juga caranya, kita boleh buat dalam bentuk lazim ataupun dalam bentuk menukar kepada asas 10 terlebih dahulu, kemudian tukar semula kepada asas yang diminta. Okay, sekarang ni bentuk lazim dulu kita cerita. Macam penambahan tadi, kita memang kena alert selepas nombor asas tersebut dia terus jadi 10. Contoh macam ni asas 7 kan? Bila asas 7, kan dia nombor 7 tak wujud. Jadi, dia terus jadi 10. Bermaksud, digit-digit dia daripada sifar sehingga 6. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Okay, lepas 10 tu sambung balik. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tidak ada nombor 17 kerana 17 dah jadi nombor 7. Ada nombor 7 di situ. So, tak boleh. So, last kali ialah 16. Jadi, kita tengok ya. Macam mana kita nak tolak nombor yang berasas 7 menggunakan tabel ni. 6, 3, 1, asas 7. Tolak 1, 4, 3, asas 7. Okey. 1 tolak 3 tak boleh. Betul tak? 1 tolak 3 tak boleh. Kita akan pinjam daripada orang sebelah. Kita pinjam 1. Betul kan? Sini sekarang ni 3 ni dah jadi 2. Okay? Dah jadi 2. Okey. Sebenarnya yang kita pinjam bukanlah 10. Menjadikan dia nombor 11. Tidak Kita sebenarnya pinjam siapa? Kita pinjam 7. Kita ambil 7 daripada orang sebelah ni. 7. Jadi 7 tambah 1 ialah 8. Ataupun kalau you all gunakan cara pinjam 1 dia jadi 11 kan. Kita tengok tabel ni. 11 ialah 8. Jadi sebenarnya dia bukan 11 tolak 3 ya. Dia 8 tolak 3. Faham tak? Sebab yang kita pinjam daripada sebelah ni bukan 10. Kita pinjam daripada dia ialah 7. Kita ambil daripada dia 7. That means 7 tambah 1 jadi 8. Kalau you all anggap dia sebagai 11, 10 tadi kan? 11. So 11 kena tengok pada table ni balik. Juga akan menjadi 8. So 8 tolak 3 ialah 5. Then sekarang ni tinggal 2. Betul tak? 2 tolak 4. Tak boleh. Kita ambil daripada orang sebelah ni. Ambil satu bahagian daripada dia kan. Tinggal 5 di sini. Okay. Okay, tinggal 5. Kenapa hilang? Okay. Maksudnya satu bahagian di sebelah ni maksudnya 7 sebenarnya. 7 tambah 2. Jadi 9 tolak 4. Jadi 5. Okay. Kalau you all kirakan tadi, ni 2 pinjam sebelah jadi 12 kan. 12 kat sini ialah 9 juga.
Maksudnya 9 tolak 4. Jadi 5. Then 5 tolak 1. 5 tolak 1 dapat 4. Jadi jawapan kita ialah 4, 5, 5 asas 7. Okey? Contoh kedua. 3, 2, 4 asas 7 tolak 1, 4, 6 asas 7. Okay, jadi ingat bila kita ambil satu bahagian daripada orang sebelah, bukanlah kita mengambil 10 seperti yang kita belajar dalam asas 10. Bila kita ambil 10 jadi 14 macam tu kan. Tapi bukan. Sekarang ni kita ambil daripada orang sebelah ni, kita ambil satu bahagian bermaksud 7. Bukannya 10. So macam ni, 4 tolak 6, kita tak boleh tolakkan 4 dengan 6. Maka kita ambil satu bahagian daripada orang sebelah. Yang 2 ni dah tinggal 1. Tapi orang yang kita pinjam ataupun yang kita ambil daripada orang sebelah ni ialah 7, bukan 10. That means 7 tambah 4. 7 tambah 4 ialah 11. Okay? 7 tambah 4 ialah 11. 11 tolak 6 ialah 5. Betul tak? Kalau you all kira macam asas 10, ambil satu sebelah ni, 1 tambah 4 jadi 14 kan? 14. Dekat sini 14 dia ialah 11. Sama juga macam cikgu cakap tadi. 7 tambah 4 ialah 11. So 11 tolak dengan 6 dapat 5. Nak guna table boleh, nak guna terus 7 pun lagi mudah sebenarnya. Tak perlu guna table. So ini. Dah tinggal 1. 1 nak tolak dengan 4. Jadi kita ambil sebahagian daripada 3 ni. Satu bahagian daripada 3 ni. 3 dah tinggal 2. Satu bahagian daripada 3 ni bila kita bawa ke sebelah dia ialah 7. Tambah dengan 1. So 7 tambah 1 jadi 8. Betul tak? 8 tolak 4 dapat 4. Dan yang last kali 2 tolak 1 ialah 1. Jadi jawapan kita ialah 145 asas 7. Sangat senang. Contoh C, asas 3. 202 asas 3 tolak 112 asas 3. Okay, tengok sini. 202 asas 3 tolak 112 asas 3. Okay, 2 tolak 2, habislah. Kosong. Kosong tolak 1, tak boleh. Bila tak boleh, kita pinjam orang sebelah. Kita ambil daripada orang sebelah. Kita ambil daripada kakak kita ni. Di sini. Ambil. Daripada 2, dia dah tinggal 1. So, yang sebelah ni kita ambil berapa sebenarnya? Bukan 10 ya. Kita ambil 3 sebenarnya. Kita ambil 3. So, 3 tambah kosong. 3 lah. 3 tolak 1 ialah 2. Kalau you all kira jadi 10, 10 tu adalah 3. Memang 3. So, 3 tolak 1 ialah 2. So, 1 tolak 1 habis. Jawapan kita ialah 20 asas 3. Senang kan? Dah tinggal yang last. So, yang last ni untuk penolakan, yang last ni cikgu buat asas 10 tu face reveal. Okay. Jadi yang ni kita bagi contoh 212 asas 3 tolak dengan 20 asas 3. So kita buat apa dulu? Kita tukar asas 10 terlebih dahulu. Okay. Kita tukarkan asas 10. Jangan lupa 3 kuasa jambul atas tu 3 kuasa kosong. Kuasa 1, kuasa 2. Yang ni pula 3 kuasa kosong, 3 kuasa 1 saja. So senang. Okay. Jadi 2 darab 3 kuasa 2. Maksudnya 3 kuasa 2 ialah 9. So 2 darab 9 ialah 18 tambah. Jangan confuse pula. Nak tukar ni mentang-mentang tolak pula. Tak
Nak tukar asas 10 tu tambah dulu nilai-nilai digitnya. Okey, 1 darab 3, 3, 2 ni terus ambil nilai 2. Okey. Yang ni pula tolak. Okey, 2 darab 3 ialah 6 tambah 0. Macam tu. So, 18 tambah 3 tambah 2 ialah 23 asas 10. Tolak dengan 6 asas 10. Kita dapat, tolakkan dulu. Okey. Dah tolakkan, 23 tolak 6 berapa? 17. Sudah dapat 17. Dah habis? Belum. 17 asas 10 tu kita tukar kepada asas 3 dulu dengan cara membahagikan. Okey, jadi 17 tu bahagi dengan asas 3, maka bahagi dengan 3. Okey. 17 bagi 3, berapa kita boleh buat? Kita dapat 5, betul tak? Sebab 5 darab 3 ialah 15. Kita akan ada baki 2. Bahagi lagi dengan 3. Berapa boleh? 1. 1 darab 3 ialah 3. Ada baki berapa? Baki kita ialah 2. Dan oleh kerana 1 tu dah tinggal kecil daripada 3, maka kosonglah dia. Baki dia mesti 1. So, jawapan kita ialah 1, 2, 2 asas 3. Okay, jom kita compare dengan cara penolakan bentuk lazim. Compare. 2, 1, 2 asas 3 tolak dengan 20 asas 3. Okay. 2 tolak 0, 2 lah. Lepas tu 1. 1 tolak 2 tak boleh, kita ambil orang sebelah 1 bahagian. Ni tinggal 1. Yang kita ambil daripada orang sebelah 1 bahagian tu sebenarnya ialah 3. Sebab asas 3 kan? Kita ambil 1 bahagian, that means kita ambil 3. So, 3 tambah 1 ialah 4. So, 4 tolak 2 ialah 2. So, 1 bawa turun. 1, 2, 2 asas 3. So, compare yang mana lagi mudah. Of course, cikgu rasa bentuk lazim lebih mudah. You all macam mana? Okay. So, untuk pelajaran hari ini, penambahan dan penolakan nombor dalam asas selain daripada asas 10 dah settle. Jadi, hopefully semua murid-murid cikgu dapat buat penambahan dan penolakan ni sama ada dalam bentuk lazim ataupun dalam pertukaran asas 10. Mesti dua-dua tu mahir. Okay? So, sekian saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye-bye.